ayat dia satu aja, 7-0. So to recover from 7-0 dalam keadaan ekonomi tak menentu, saya rasa satu dari segi bacaan politik dia akan tunggu selepas KKB, sebab tak lama lagi akan berlaku PRK KKB Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru bukan kursi PN, ni kursi PH, dan kursi yang bukan nak kata selesa sangat lah, tapi agak selesa. Beribu-ribu juga dia orang menang as a majority dia. If anything happens in KKB, then I think dia mati-matian tak akan risk by election. Sebab KKB dia punya peratus pengundi bukan Melayu, non-Malays, especially Chinese tu agak tinggi berbanding dengan most of these seats yang dalam kursi parlimen ni majority Melayu. Very much majority Melayu, Malay belt seats. So dia akan tengok kalau dia kalah KKB and then dia risk another 6 seats, 7-0 tahun ni. That's bad. Sebab ayat dia satu aja, 7-0. So to recover from 7-0 dalam keadaan ekonomi tak menentu, kalau ikut undang-undang, speaker iaitu Tan Sri Johari Abdul, dia kena buat keputusan sama ada dia nak isytiharkan kerusi-kerusi itu kosong ataupun tidak. Setakat ini belum lagi. So ada yang kata kena bawa ni ke mahkamah untuk mahkamah tentukan tafsiran dia. Saya rasa untuk mendapat kepastian, of course only the courts can do so. Sure. Because dari segi tafsiran undang-undang ini memang tugas mahkamah. Jadi mungkin perkara ini tidak akan membawa kepada PRK, pilihan raya kecil, dalam tempoh masa beberapa minggu. Mungkin akan ada tempoh yang perlu dirujuk ke mahkamah, ataupun mungkin speaker akan minta pandangan daripada pegawai undang-undang parlimen dan speaker akan buat keputusan bahawa yes, indeed kursi ini diisytiharkan kosong. Cuma speaker, of course kita kena give benefit of the doubt, adalah seorang yang berkecuali, tapi of course speaker ni adalah seorang ahli politik, bekas ahli politik daripada PKR. Dia akan baca suhu politik juga. Sebab kalau pergi ke PRK dalam keadaan hari ni, Syaril, kalau pergi ke PRK 6 parlimen dalam keadaan hari ni, saya rasa at least 5, kalau tak semua 6 kursi parlimen tu akan dimenangi oleh Bersatu, oleh PN lah, kalau ikut sentimen hari ni. Dan itu akan memberi satu kesan yang buruk kepada Madani. Saya setuju, cuma itu satu tindakan yang berisiko tinggi lah. Sebab of course kita boleh gunakan PRK sebagai test, kita boleh gunakan alasan bahawa ini memang kursi PN, tetapi setelah setahun lebih menjadi kerajaan, kalau tidak ada peningkatan langsung, itu sebenarnya adalah tamparan hebat kepada kerajaan. Dan kita kena faham, Syaril, bahawa kerajaan Madani ni, they are going through quite a difficult year dari segi public perception. Dan kalau ada pukulan maut after pukulan maut, it's going to add to that deficit, not just the trust deficit, but deficit dari segi sokongan politik yang mungkin mereka tak boleh kejar dengan masa yang baki ni. Okay.